share dekat korang semalam sebenarnya. Okay, jadi kita akan tengok balik dan saya akan terangkan balik apa yang ada yang ditayangkan lah. Okay, jadi untuk Bismillahirrahmanirrahim, so kita berdoa semoga Allah permudahkan kita punya sesi pembelajaran hari ini. Okay, dan kamu kena ikutlah. Okay, iaitu kita akan tengok bawah PJ di mana kita tengok standard kandungan, awak tengok ini ada dalam buku teks pada muka surat 82. Okey, jadi dekat sini kita akan menunjukkan keyakinan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti. Kita akan berkomunikasi dengan pelbagai cara semasa melakukan aktiviti dan membentuk kumpulan. Okey, jadi apa yang kita akan tengok di sini adalah, okey. So, okey, saya akan tunjuk dan sambil tu saya akan terang. Jadi kalau awak tengok sini, ini adalah kaedah menghidupkan api cara primitif. Tahu tak apa dia primitif? Cuba respon sikit. Tahu apa dia primitif? Tahu tak? Tak tahu cakap tak tahu? Tak tahu cikgu. Orang zaman dululah. Kan orang zaman dulu nak hidupkan api. Ni cara dia. Okey, kita tengok. Dia letakkan habuk kan, buluh pada bahagian tengah. Buluh yang telah dilubangkan. Jadi kita tengok. Okey. Lepas tu dia tutup balik. Kedua-dua belah buluh tu. Nampak? Itulah dia subhanallah kan. Dia gesekkan kedua-dua bilah buluh. Allahu Akbar. Macam mana awak nampak tak? Betapa orang dulu nak keluarkan api. Sekarang awak nak keluarkan api senang aja. Allahu Akbar. So kalau awak tengok dekat sini, api tu wujud dengan kesan apa tu? Tu ada dalam sign. Kesan apa tu? Kesan apa? Apa ni dia buat ni tadi ni? Siapa tahu? Cuba sebut. Kesan apa? Kesan geseran Sebenarnya kalau awak contohnya kan, awak gosok tangan awak lama-lama, tak adalah berapi. Tapi awak rasa panas kan? Sebab itu adalah kesan geseran. Jadi ini orang dulu. Nampak macam mana dia nak keluarkan api. Kita sekarang senang je, petik je dia keluar api dah. Okey, jadi gesekkan kedua-dua. Okey, dia bilah buluh secara berterusan sehingga keluar asap. Awak bayangkan macam mana kalau dia orang nak masak kan? Okey, ni kita tengok cara dia memasak. Okey, dia menggunakan kaedah membakar. Salut dengan tanah. Nampak tu makanan. Makanan masuk dekat dalam tanah, disalutkan dalam tanah. Okey, nampak tu. Okey, dia masukkan dalam tu. Okey, dia kata korek lubang dan masukkan telur yang telah disalutkan ke dalam tanah. Okey, lubang ditimbus. Okey, jadi telur tadi dia dah salut dengan tanah, dia tutup. Okey, dia timbus balik lubang yang telah dikorek tadi. Ni dia bakar. Mesti sedap kan? Kita cuba nanti. Nampak kentang boleh dibakar terus dah ni. Ini kalau awak tahu, ni zaman saya kecil dulu, saya pernah alami ni. Bukanlah saya hidup dalam zaman ni, tapi maksudnya saya pernah rasalah bakar ubi kayu, sedap tau. Tahu ubi kayu kan? Ubi kayu tu kita bakar, ini ubi kentang. Dia bakar. Sekarang kita senang je nak bakar. Tekan je air fryer dah bakar kan. Okey, ini orang dulu. So ini kaedah orang primitif. Orang zaman dulu. Nampak? Wah, tu dia telur dia. Boleh try ni. Kan? Awak bakar telur. Ni kentang. Kentang bakar ni memang sedap ni. Okey, cara memanggang. Orang nak memanggang. Awak sekarang tekan saja. Dia kata campurkan tepung gandum, garam, air ke dalam bekas. Ini memanggang. Ini bukan orang dulu lah ni. Ini orang sekarang. Okey, tapi orang sekarang dia menggunakan kaedah dulu macam mana nak membakar. Kalau ikutkan sekarang ni membakar senang je kan. Awak masuk je microwave, awak masuk je dalam oven, dah bakar dah. Okey, kita tengok kaedah orang dulu macam mana dia nak memanggang. Bahan digaul sebati untuk membuatkan dough. Dough tu itulah dia tepung tu macam awak buat karipap, mak awak buat karipap kan.
Dia dibentukkan memanjang. Okey. Ini dah macam kentang apa, kentang putar tu kan? Dia dililit pada ranting kayu. Wah, ni sedap ni. Tu dia. Okey, itu dia. Ni budak, ni orang sekarang lah, dia menggunakan kaedah zaman dahulu. Wah, okey, lepas ni boleh try tau. Boleh try, awak boleh panggang dekat dapur kayu pula, dapur rumah awak. Awak boleh cuba. Kan, waktu PKP ni, so cara merebus primitif. Macam mana dia rebus? Kita tengok. Okey. Semua awak boleh cuba. Saya rasa macam nak mencubalah pula. Tengok. Basuh keledek sehingga bersih. Okey, dia masuk dalam buluh. Okey, masuk dalam buluh. Raya-raya. Buat apa ni? Lemang kan? Ada orang ramai jual lemang dekat Tasik Puteri ni. Okey. So, ini kaedah yang digunakan. Macam orang bakar lemang. Wah, mesti sedap. Ya, itu dia keledek. Keledek yang direbus. Okey. Jadi dekat sini itu tadi adalah kaedah-kaedah yang digunakan oleh orang zaman dahulu. Cuma kita sekarang kita lebih lebih moden kan. Jadi tak perlulah nak api tu nak gesekkan dekat buluh kan, kita dah ada kemudahan. Jadi apa yang kita dah tengok tadi di mana dia tunjukkan kaedah orang dulu membakar, merebus, masak telur kan. Dia masukkan telur tu dalam tanah kemudian dibakar atasnya. Jadi apa yang perlu kamu ingat, apa-apa pun bila kamu nak lakukan sesuatu, pastikan panduan keselamatan kamu ikut. Okey, apa dia? Semasa mencari buluh. Okey, nanti kok lah dia tiba-tiba rasa nak buat apa tu. Cikgu dah ajar dah cara membakar semua, nak buat. So awak pastikan awak pergi kawasan yang selamat. Memastikan semua peralatan memasak adalah bersih dan selamat. Memastikan api sederhana. Kalau api besar sangat rentung, tak jadi apa. Tak masak tapi terbakar kentang tu. Okey, untuk mengelakkan buluh terbakar yang akan mengancam keselamatan. Kemudian kita memastikan kawasan api dipadam selepas memasak. Kalau lepas masak awak tak padam habis, nanti terbakar kat rumah awak. Okey. Jadi ini adalah kaedah yang digunakan oleh orang zaman dahulu. Ni pengakap. Pengakap dia banyak gunakan orang zaman dulu punya kaedah. Kan dia nak masak, dia orang kalau dia orang pergi camping kan, sekarang memanglah kalau awak pergi camping cikgu masakkan semua kan. Okey, tapi dia akan ada bahagian pertandingan memasak. So dia akan ajar kamu macam mana nak nak buat dapur kayu. Semua ni kalau siapa yang join pengakap, dia ada buat aktiviti ini. Sebab memasak adalah antara aktiviti pengakap dalam semasa perkemahan. Pelajar akan ada pertandingan memasak. Nampak ni? Semua ni adalah kaedah hasil masakan yang terjadi. Nampak tak? Ni tadi kan? Ni tadi tepung yang dililit dekat kayu tadi. Nampak ni? Jadi cantik ni. Ni telur yang dia bakar tadi. So, kaedah-kaedah ini telah dilakukan semula oleh pelajar-pelajar yang join dengan pengakap. So dalam pengakap dia orang boleh buat semua ni lah. Okey. Inilah dia. Sekarang kita senang je kan. Okey. So ini adalah cara yang digunakan. Jadi sebenarnya kaedah ini merupakan satu kaedah amalan gaya hidup sihat. Okey. Kenapa saya kata amalan gaya hidup sihat? Okey. Bukanlah kita ni makan sekarang, yang mak ayah awak masak sekarang ni tak sihat. Tapi maksudnya kalau sekarang kan makan awak banyak letak minyak kan, dengan cheese yang banyak kan. Jadi itu yang tak sihatnya. Kan. Tapi kalau berbanding dengan video yang saya dah tunjukkan tadi, makanan yang dimasak dengan cara itu lebih sihat.
tak ada minyak kan, dia tak ada letak perasa. Kalau awak tengok tadi kan, kentang tu dia masuk dalam dia bakar je macam tu terus. Kemudian telur tadi dia salutkan dengan tanah tadi. Nampak kan? Siapa yang dah join lagi tadi dia dah nampak lah. Jadi kalau yang tak join tadi tak apa, saya record kelas kita ni, nanti awak boleh tengok balik. Okay? Memang video tadi saya ambil ada daripada YouTube tapi saya terang semula. Jadi kelas kita saya record. So awak boleh tengok semula. Okay? Kemudian dalam sini saya dah bagi awak Google Form ini, tulis dah buka tak semalam? Ada buka tak? Ada. Dah isi kan? Tak banyak pun soalan. Kan? Sebab saya tak nak awak stres. Sebab saya ajar PJ je, bagilah 2-3 soalan cukup. Sekurang-kurangnya ada pengisian untuk awak. Jangan tak buat. Sebab awak memerlukan masa untuk subjek-subjek yang teras yang lain. Matematik, BM, okay? Jadi awak jawab soalan ini. Boleh? So, ada apa-apa soalan tak? Alhamdulillah, Tania 3 orang yang join. Saya harap selepas ini kamu ajak kawan join. Okay, untuk pengetahuan kamu, kita punya kelas PJ ada 2 kali, iaitu hari Khamis dan hari Jumaat. Namun hari Khamis, jadual yang diberi pada saya bertindan dengan kelas matematik tambahan tingkatan 4. Okay, jadi kita memang ada 2 kelas. Satu kelas kita buat latihan, satu kelas kita buat kelas macam ni. Jadi kelas macam ni saya akan buat hari Jumaat. Hari Khamis saya akan bagi bahan untuk kamu ready dan saya akan gunakan bahan itu pada hari Jumaat. Faham? Faham cikgu. Boleh clear ya? Okay, so saya ucapkan tahniah. Terima kasih kerana awak join kelas kita pada hari ini. Okay? Okay, so ingat jaga diri, jangan keluar-keluar rumah. Okay? Okay, semua orang Islam, saya nasihatkan kamu amalkan solat duha. Solat duha tu awak tahu kan, 2 rakaat je. Pukul 8 tu dah boleh dah buat solat duha. Solat duha ni Allah akan memberi rezeki. Rezeki ni bukan saja duit. Rezeki ni kesihatan, pemahaman, cikgu ajar tu awak senang nak faham, semua tu rezeki. Boleh? Okay, lepas ni pastikan solat 5 waktu cukup dan cuba buat solat duha. Boleh? Ni siapa ni? Saya tak tahu ni, saya tahu nama Nurul Syuhada dengan ni Ahmad Zul Nurdin Nizam. Yang Mim Vision ni saya tak pasti siapa ni. Okay, so tahniah untuk kamu bertiga. Okay, saya doakan Allah lindungi kita semua daripada segala wabak. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye cikgu. Bye. Nanti ajak kawan join kelas seterusnya ya. Okey cikgu. Okay, bye. Baik, terima kasih cikgu. Sama.